Baiklah, dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. RM6 bilion diperuntukkan dalam bajet 2022 bagi terus memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi memenuhi keperluan industri. Nilai peruntukan tahunan terbesar pernah diberikan kepada pembangunan TVET juga sebagai pemangkin membangunkan bakat berkemahiran tinggi serta membolehkan keluarga Malaysia mendapatkan ruang dan peluang dalam bidang ini. Seterusnya, berpeluang menjana pendapatan. TVET dan keperluan industri menjadi fokus BIS Malaysia edisi 3 Disember 2021 yang bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Baik, sebelum ke fokus utama, kita saksikan dahulu respon ini. Berkaitan dengan pengumuman belanjawan 2022 iaitu peruntukan sebanyak 6.6 bilion untuk TVET, saya rasa itu merupakan satu langkah yang baik, terutamanya dalam mewujudkan satu mesej kepada rakyat bahawa kerajaan serius dalam memperuntukkan belanjawan yang begitu besar, dan ia adalah peruntukan paling besar setakat ini kepada TVET, 6.6 bilion, tahun sebelumnya 6 bilion. TVET merupakan aliran yang penting dalam pembangunan negara, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat 200 juta daripada peruntukan tersebut khas kepada program jalinan di antara institusi dan industri, termasuk skim latihan Dui Nasional, yang mana melalui program SLDN ni kita dapat pastikan bahawa jurang di antara graduan yang lahir daripada institusi TVET dan juga industri itu dapat kita rapatkan untuk kita pastikan bahawa pelajar-pelajar yang kita hasilkan ini mengikut kepada keperluan industri, mengikut kepada teknologi semasa. Program-program seperti ini akan pastinya bukan sahaja melahirkan graduan TVET, tetapi graduan TVET yang berkualiti yang kita akan letakkan di dalam industri pekerjaan. Yang ketiganya, dari segi peruntukan yang besar ini, diharap dia dapat digunakan untuk menjayakan RMK ke-12. TVET yang akan dihasilkan adalah TVET yang berasaskan kepada bidang-bidang kritikal dan juga bidang-bidang baru sesuai dengan revolusi industri 4.0. So, dengan peruntukan yang besar ini, pastinya dia akan bukan sahaja membantu kepada institusi TVET itu sendiri, tetapi keseluruhan ekosistem untuk kita digitalkan pendidikan TVET, untuk kita pastikan bahawa bidang-bidang TVET dan graduan TVET yang dilahirkan ini mengikut kepada apa yang diperlukan oleh teknologi semasa dan keperluan industri semasa. Perkembangan industri lebih terarah kepada teknologi pintar, revolusi industri 4.0, IR 4.0, Internet of Things, IoT dan teknologi hijau. Bagaimana institusi TVET boleh memastikan bidang ini mampu berdaya saing bagi melahirkan tenaga kerja pakar yang diperlukan oleh industri? TVET dan keperluan industri. Bagi mengulas lanjut topik ini, bersama saya di studio ialah Pengarah Manajemen Industrial Institute MJII, Puan Hajah Zarinah binti Idrus. Baik, Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama dengan kami di BIS Malaysia pada petang ini. Terima kasih juga. Baik, jadi mungkin sebagai permulaannya Hajah,
boleh Haji kongsikan tentang perkembangan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di negara terutama sekali selepas penularan pandemik COVID-19 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana yang kita ketahui, negara sedang berhadapan untuk memerangi COVID-19 yang mana bukan sahaja di Malaysia dan malah seluruh dunia. Dan of course, penularan COVID ini sebenarnya memberi kesan yang amat mendalam kepada semua sektor. Betul. Seperti sektor pembuatan, sistem pelancongan, penerbangan dan termasuklah sektor pendidikan dan juga TVET. Jadi, kesan itu sangat mendalam sebenarnya kepada kita semua sehingga ada yang kehilangan pendapatan, punca pencarian dan sebagainya. Dan daripada musibah ini sebenarnya kita perlu mengambil melihat dari sisi yang positif. Perlu sudah tentu ada hikmah di sebalik musibah. Betul. Jadi apa yang saya lihat dalam kesan kepada penularan COVID ini adalah dua perkara. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan sistem pendidikan itu sendiri. Sistem TVET dari segi sistem menyampaikan maklumat kepada para pelajar dan sebagainya. Jadi kalau dulu TVET ini dilaksanakan melalui bersemuka di dalam makmal, di dalam bengkel dan juga di dalam bilik kuliah yang mana pelajar berjumpa dengan pensyarah ataupun tenaga pengajar. Tapi kini apabila berlakunya pandemik COVID, TVET terpaksa beralih arah atau mencari alternatif pendidikan yang baru, kaedah yang baru dalam mendapatkan informasi ataupun maklumat-maklumat pendidikan yang mana kita menggabung jalinkan antara pembelajaran secara face to face dan juga secara online atas talian. Jadi di sini saya lihat secara tidak langsung kita telah pun terlibat, telah pun terjun ke dalam satu pendidikan berasaskan 21st century learning, iaitu pendidikan abad yang ke-21. Kalau dulu kita rasa untuk melaksanakan pendidikan abad 21 banyak kekangan-kekangan, tetapi dengan adanya penularan COVID ini, mahu tidak mahu kita terpaksa mencari alternatif supaya TVET itu dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang. Jadi timbullah pelbagai kaedah dengan blended learningnya, dan satu yang paling penting juga adalah tenaga pengajar itu sendiri perlu meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan pelbagai kemudahan di atas talian. Kalau dulu tenaga pengajar full fokus kepada kemahiran dia dan juga dari segi ilmunya, tetapi dia tenaga pengajar perlu lagi meningkatkan satu kemahiran baru, iaitu untuk menggunakan platform-platform di atas talian seperti Teams, Google, Zoom, Google dan sebagainya, Google Meet dan sebagainya. Jadi saya nampak ini adalah satu kesan daripada penularan COVID, dan saya lihat dan saya kira perkara ini akan terus berterusan. Kita terpaksa mencari jalan penyelesaian bagi memastikan TVET itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebagaimana yang kita mengharapkan. Okey, yang kedua adalah dari segi penerimaan masyarakat itu sendiri. Sebab kalau kita lihat sebelum ini mungkin TVET bukanlah menjadi satu pendidikan yang popular. Ramai belia-belia lebih memilih kepada pendidikan akademik, tetapi dengan adanya TVET selepas penularan COVID ini, kita lihat penerimaan masyarakat itu lebih terbuka, lebih bersifat, orang kata this is salah satu pendidikan yang boleh diterokai ataupun boleh diikuti kerana boleh menjamin pekerjaan yang lebih baik dengan mendapat pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain. Jadi rakyat ataupun masyarakat dapat meneruskan kehidupan dengan lebih selesa. Dan dalam masa yang lain, kita melihat masyarakat itu juga dapat melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Even though katakan industri tidak dapat menerima mereka ataupun mana-mana sektor pekerjaan tidak dapat menerima mereka, mereka boleh menggunakan kemahiran itu untuk terus menceburkan diri dalam bidang keusahawanan bagi meneruskan kehidupan. Baik, itu dia. Dan kalau kita lihat, itulah kelebihan kita lebih cepat mengimplementasikan dan juga mengadaptasi
teknologi dalam pembelajaran dan juga pengajaran, walaupun ada yang kata mungkin TVET kita perlu bersemuka untuk pembelajaran, namun kita boleh laksanakan juga untuk sesi pembelajaran secara dalam talian, dan inilah yang dikatakan sebagai perubahan yang perlu kita semua ikuti. Dan mungkin juga kita nak tanyakan Hajah berkenaan dengan kepada transformasi serta pemberkasaan TVET, bagaimana agaknya ia dapat memenuhi keperluan industri terutama dalam melahirkan tenaga kerja mahir, seperti mana yang Hajah kongsikan tadi, bahawa TVET bukan satu laluan popular, tapi kini dilihat dengan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan dalam bajet 2022 yang sangat banyak. Ini telah memberikan satu gambaran bahawa TVET kini mungkin pada masa hadapan memberikan atau memberikan peran yang sangat penting kepada pembangunan negara. Macam mana, Hajah? Okey, kalau kita sebut TVET Akmal, dia tidak lari daripada industri. Betul. Okey. Dan kita boleh lihat bahawa tanpa industri tiada TVET. Okey. Dan tanpa TVET pincanglah industri. Jadi kita lihat sinergi di antara TVET dengan industri itu adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian penuh. Jadi bagi memperkasakan TVET, sudah pasti kolaborasi di antara pihak industri ataupun pemain industri dan juga pembekal TVET ini perlu bekerjasama dengan lebih erat untuk memperkasakan TVET. Dan satu perkara yang paling penting adalah melibatkan industri dalam menyertai TVET itu sendiri. Bukan sekadar untuk kita berkolaborasi, tetapi melibatkan industri di dalam pendidikan kita. Jadi pelbagai kaedah yang kita boleh laksanakan. Salah satunya adalah dengan menubuhkan industri Center of Excellence. Yang mana daripada Center of Excellence tersebut, industri boleh membantu institusi dalam mengeluarkan sijil-sijil profesional, kerana some of the industry dia ada sijil profesional dia, dan ini sebenarnya membantu kepada pelajar-pelajar TVET untuk mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Dalam masa yang sama, Center of Excellence ini juga perlu diperkasakan untuk membuat R&D dan juga inovasi supaya negara kita tidak terlalu bergantung kepada negara luar dalam menghasilkan produk-produk. Jadi di sini kita perlu menerokai bidang baru, mempergiatkan R&D dan juga inovasi. Salah satu perkara yang penting juga dalam kita memperkasakan TVET adalah untuk melibatkan pakar-pakar industri itu sebagai tenaga pengajar. Jadi bukan sekadar tenaga pengajar kita sahaja yang mengajar di dalam kelas, tetapi kita menjemput pakar-pakar industri ini untuk bersama berkongsi dari segi pengalaman teknologi yang mereka gunakan di dalam bilik kuliah ataupun di dalam makmal. Dan seperkara lagi, penglibatan ini perlu dibuat secara lebih awal, iaitu tenaga-tenaga pakar industri ini perlu membantu pembekal TVET untuk membangunkan silibus dan juga kurikulum, supaya kita lihat bahawa teknologi itu dapat dipindahkan secara terus ke dalam pendidikan TVET itu sendiri. Jadi tidaklah berlaku ketidaksepadanan di dalam program yang kita tawarkan dengan kehendak industri. Dan mutakhir ini kita melihat perlunya tenaga pengajar di institusi TVET itu sendiri mengadakan latihan sangkutan di industri supaya mereka dapat mempelajari dan merasai pengalaman bagaimana pihak industri ataupun syarikat-syarikat melaksanakan operasi mereka, dan dalam masa yang sama dapat memindahkan keseluruhan teknologi itu di dalam classroom bagi memastikan TVET ini tidak ketinggalan daripada industri yang kita ingin ceburi nanti. Baik, itu dia. Kesaling hubungan dan juga sinergi itu penting. Industri serta institusi pendidikan TVET memainkan peranan yang sangat penting, dan ianya perlu ada satu kerjasama yang erat untuk memenuhi permintaan industri dan juga untuk mempertingkatkan bukan sahaja ekonomi tetapi memperkukuhkan mutu keluaran pekerja mahir di dalam negara kita. Baik, Hajah, kita nak berhenti seketika. Kita nak dengarkan respon ini dahulu. Saya rasakan walaupun ada sisi baik iaitu peningkatan dari segi dana dan sebagainya, tetapi kita perlu lihat bahawa keberhasilan pemerkasaan TVET ini bukanlah melihat kepada berapa banyak dana yang diberikan. Sebab kalau kita lihat daripada RMK11, sekitar 29.68 bilion telah pun dibelanjakan untuk memperkasa TVET, tetapi hasilnya tidaklah begitu baik. Kalau kita lihat daripada tahun 2016 hingga tahun 2020, sepanjang pelaksanaan RMK11 berlaku penurunan
kepada intake ataupun kemasukan pelajar TVET sebanyak 24%. Maksudnya sepatutnya kita perlukan lebih banyak kemasukan pelajar ke dalam institusi TVET. Disasarkan sekitar 225,000 pelajar masuk ke dalam institusi TVET pada tahun 2020, tetapi apa yang kita dapat hanyalah 99,000. So itu merupakan satu penurunan yang besar. Dan kalau perkara ini tidak diselesaikan, peruntukan yang besar tidak akan membantu kita untuk memperkasa TVET. Terutama kalau kita lihat pada pasca pandemik berlaku penurunan kemasukan pelajar ke institusi TVET disebabkan masih banyak lagi institusi-institusi TVET dan ekosistem TVET kita yang masih menggunakan kaedah lama, tidak beradaptasi dengan teknologi pendigitalan dan sebagainya. So 6.6 bilion ni seharusnya kita khususkan ataupun kita fokuskan kepada bagaimana kita nak transformasi institusi TVET dan bagaimana untuk kita menggunakan kaedah ataupun teknologi semasa. Contohnya kita digitalkan pendidikan TVET di institusi-institusi TVET, bagaimana untuk kita rapatkan jurang di antara industri TVET dan juga institusi TVET untuk pastikan bahawa pelajar-pelajar yang dihasilkan ini adalah pelajar yang berkualiti. Baik, itu tadi respon daripada Ketua Pegawai Perniagaan Ruang Cikgu Encik Muhammad Jazli Jabaruddin. Seperti mana yang kita bincangkan tadi juga bahawa nampaknya pendapat apa yang diberikan oleh respon itu dan juga apa yang kita bincangkan tadi itu agak sama dan juga sehaluan. Jadi pentingnya sinergi dan juga kerjasama institusi TVET dan industri. Baik, sekali lagi Hajah, kepentingan untuk kita dapatkan ilmu ataupun pengalaman daripada industri ini, kerjasama dengan industri ini, sejauh mana ianya boleh memberikan impak yang besar? Okey, sebagaimana respon ataupun yang kita lihat tadi, of course penglibatan industri itu sangat-sangat penting. Okay? Tetapi sebenarnya kita berhadapan dengan cabaran juga untuk menjemput industri terlibat secara serius ataupun terlibat secara bersekali di dalam pembangunan TVET. Namun dengan platform digital yang ada sekarang ni, sebenarnya kita boleh mungkin dapat mengurangkan cabaran-cabaran itu dengan mewujudkan teknologi seperti AR, VR bagi merapatkan jurang yang dikehendaki oleh industri, yang mana set kemahiran yang diperlukan oleh industri tersebut kita transfer dalam teknologi dan dapat juga dipelajari oleh pihak ataupun oleh pelajar-pelajar di institusi kita. Baik, jadi kalau kita lihat, Hajah Sri merupakan pengarah MARA Japan Industrial Institute, MJI, merupakan salah satu institusi TVET di bawah MARA. Kalau kita lihat peranan MARA dalam menjayakan pembangunan insan khususnya menerusi agenda TVET itu bagaimana, Hajah? Okey, sebenarnya Akmal, peranan MARA dalam membangunkan modal insan khususnya dalam TVET sangat-sangat besar. Kita tidak melihat pembangunan insan itu secara segmented, tidak tertumpu kepada satu-satu kelompok. Tetapi MARA melihat pembangunan modal insan secara holistik, secara menyeluruh. Jadi di sini kita mengkaji aliran akademik yang ada di peringkat sekolah menengah. Jadi kita pun ketahui ada aliran sains, ada aliran sastra, ada aliran teknik dan vocational, ada juga aliran perdagangan dan sebagainya. Jadi kita di MARA meraihkan keseluruhan aliran pendidikan yang ada di peringkat sekolah menengah dengan menawarkan pelbagai jenis program supaya para pelajar lepasan SPM ini dapat mengikuti program di institusi TVET MARA itu sendiri. Sebagai contoh, kalau pelajar itu daripada aliran sains dan teknikal, mereka boleh memilih program daripada kluster engineering dan juga engineering teknologi. Begitu juga kalau pelajar itu daripada aliran sastra, mungkin boleh meneruskan pengajian mereka di dalam seni dan reka bentuk dan seterusnya. Kita juga sekarang ini telah pun mewujudkan program tahfiz, TVET tahfiz, yang mana meraihkan pelajar-pelajar yang daripada program ataupun aliran keagamaan. Dan ada juga pelajar-pelajar kita yang berminat daripada peringkat awal lagi dengan keusahawanan. Jadi kita meraihkan keseluruhan aliran pendidikan di peringkat menengah untuk mereka meneruskan pengajian di TVET MARA. Dan salah satu aspek lagi yang kita lihat di MARA adalah dengan
menawarkan pelbagai mode program. Kita tidak sahaja tertumpu kepada program sepenuh masa. Sebaliknya, kita juga melaksanakan program separuh masa bagi membolehkan pekerja-pekerja industri untuk mengikuti program-program kita di luar waktu bekerja dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kalau kita rujuk kepada kerangka pendidikan MARA yang menyediakan TVET dalam pelbagai peringkat lapisan. Kita ada daripada level 1 ataupun tahap 1 hinggalah ke tahap 8 iaitu PhD. Bermula daripada Giat MARA ke IKM, ke KKTM, ke MJII, ke JMI dan juga seterusnya kepada UniKL. Jadi ini adalah tahap-tahap pendidikan ataupun TVET program yang kita sediakan supaya lapisan masyarakat khususnya belia dapat mengikuti pengajian dalam tahap yang mereka masukilah yang mereka ni. Dan dalam masa yang sama MARA perlu memastikan daya saing dalam penawaran program. Jadi kita tidak mahu program-program yang kita tawarkan itu tidak mendapat sambutan. Sebagaimana yang kita tengok respon tadi kan. So kita memastikan bahawa setiap program yang kita tawar ini perlu diadaptasikan dengan teknologi terkini khususnya dalam industri 4.0. Apa yang telah dilakukan oleh MARA adalah dengan menaik taraf ke program-program sijil ke diploma dengan menawarkan skill set ataupun bahasa Melayunya set kemahiran industri 4.0 itu sendiri. Dalam masa yang sama kita menawarkan sijil-sijil profesional dan kompetensi mengikut kehendak-kehendak industri dan akhirnya kita ada juga menawarkan program yang kita bina bersama-sama dengan pihak industri khusus untuk industri tersebut. Okey. Jadi itu di antara peranan yang kita laksanakan supaya program-program TVET yang ditawarkan oleh MARA ini sentiasa ke depan dan mempunyai daya saing yang kukuh. Baik, itu dia. Dan kalau kita menyentuh tentang TVET dan khususnya kepada TVET MARA, antaranya Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, MARA Japan Industrial Institute, MJI dan juga Institut Kemahiran MARA IKM, kita menyentuh tentang kebolehpasaran. Jadi bagaimana agaknya Hajah kebolehpasaran bagi institusi ini? Secara ringkasnya. Okey, TVET MARA telah pun bermula daripada 1968 sehingga kini telah pun melahirkan seramai 174,615 orang graduan. Sudah pasti cabaran kebolehpasaran ini sentiasa kita hadapi daripada masa ke semasa. Dan alhamdulillah setakat ini kalau kita lihat kebolehpasaran pelajar-pelajar kita telah pun mencapai lebih daripada 90%. Bermakna kurang sangat yang menganggur. Okay? Baik. Satu indikator yang bagus ataupun yang baik untuk kita teruskan di masa akan datang. Tapi yang paling penting adalah memastikan setiap set kemahiran yang diperlukan oleh industri itu sentiasa berada di dalam kurikulum. Yang ini yang paling penting. Sebab kita tidak mahu hari ini kita laksanakan kurikulum yang up to date dengan industri tapi dalam satu ketika akan datang kita telah ketinggalan daripada industri tersebut. Jadi dengan memastikan set kemahiran yang diperlukan ataupun outcome yang diperlukan oleh industri itu perlu berada di dalam kurikulum dan silibus. Dan selain daripada itu di MARA juga kita telah pun menawarkan program Ensuring Employability Program ataupun program jaminan pekerjaan. Baik. Kan? So ini juga salah satu program yang sangat bagus dalam memastikan pelajar-pelajar kita dapat tempat di industri. Mereka belajar meningkatkan kemahiran tinggi mereka dan dalam masa yang sama mereka terus bekerja dengan industri yang telah dilatih. Of course ini memerlukan kolaborasi di antara industri, pihak MARA dan juga pembekal. Baik. Jadi kalau kita lihat juga sebenarnya situasi ketika ini, mungkin kita boleh jadikan sebagai TVET menjadi pilihan utama untuk mereka yang berminat dalam bidang TVET bagi meneruskan untuk membina kerjaya di masa hadapan dan juga pastinya ianya pasti akan boleh membantu untuk mempertingkatkan juga ekonomi negara. Ya, betul. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Hajah Zarinah binti Idrus, pengarah MARA Japan Industrial Institute yang bersama-sama dengan kita di atas perkongsian yang diberikan. Dan saudara BIS Malaysia edisi 3 Disember mengundurkan diri. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk menonton rancangan yang menarik selepas ini. Amalkan kawalan Kediri serta terus patuhi SOP. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Saya Kamal Hafiz Tuzlan. Salam hormat dan jumpa lagi.